Baik, jadi sebelum kita masuk ke dalam topik, kita nak perkenalkan sikitlah tentang siapakah kita, Tradepedia ni. Jadi kita dah buat satu webinar, saya kan sebut tentang nama Tradepedia. Jadi apakah sebenarnya Tradepedia ni? Jadi saya just nak perkenalkan Tradepedia, kita ni apa kita punya matlamat. Jadi Tradepedia adalah satu kumpulan, kumpulan yang terdiri daripada pedagang, terdiri daripada instruktor dan juga software developer yang kami telah setakat ini telah pun membina sistem pembelajaran yang berkait dengan dunia pasaran kewangan dan memberikan bimbingan berteraskan analisa teknikal, pengurusan risiko, pemantauan pembelajaran dalam bidang kewangan. Jadi apa yang kita dah belajar, topik-topik setakat ini, jadi inilah sebenarnya tujuan kami. Jadi kami ini terdiri daripada yang pertama, instruktor yang diiktiraf, contoh seperti saya, yang ada sertifikat MSTA. Kemudian kita juga terdiri daripada pedagang-pedagang yang diiktiraf. Dan seterusnya kita juga terdiri, yang menariknya kita juga terdiri daripada software developer. Yang mana kita menggunakan software developer ni untuk buat satu sistem dagangan secara automatik ataupun algoritma dengan menggunakan analisa teknikal. Jadi inilah satu kelebihan Tradepedia. Jadi apa yang kita belajar setakat ini, kita belajar analisa teknikal, kita belajar technical analysis dari segi momentum, dari segi trend, dari segi oscillator dan sebagainya. Jadi kesemua ini sebenarnya boleh kita programkan ke dalam satu sistem yang automatik. Jadi itulah gunanya software developer di dalam kumpulan kami. Baik, seterusnya. Kami ini mempunyai ramai pelanggan dan juga rakan kongsi serata dunia, dan kalau boleh dilihat di sini kami punya pelanggan terdiri daripada bank-bank internasional. Jadi bank-bank internasional dan juga broker-broker internasional telah mengambil kepakaran kami untuk membantu mereka di dalam mereka menguruskan aset-aset dan dana mereka. Antaranya Deutsche Bank, HSBC, Barclays dan sebagainya. Baik, jadi with that out of the way, kita akan terus fokus kepada topik hari ini, iaitu tentang evolusi seorang pedagang. Jadi pertama sekali, kita sebagai pedagang, apakah sebenarnya tujuan kita untuk berdagang? Kenapa kita di sini? Kenapa kita nak belajar ilmu teknikal analisis? Kenapa kita nak belajar tentang psikologi dagangan? Bagaimana, macam mana kita nak menguruskan wang dan sebagainya? Kenapa? Jadi kebanyakannya kita menjadi pedagang adalah sebab kita ingin membuat duit. Ini jelas. Tiada pedagang yang berdagang untuk membuat kerugian. Kesemuanya ingin membuat duit, itu adalah satu yang basic. Tetapi ada juga yang ingin berdagang kerana mereka ingin mempelajari sesuatu yang baru. Mungkin mereka teruja dengan sesuatu yang baru yang mereka belum tahu sebelum ini, dan itu yang mendorong mereka untuk mula berdagang. Ada juga setengah kumpulan yang berdagang untuk membantu menjana pendapatan tambahan. Dan ada juga kumpulan yang ekstrim ni, mereka berdagang kerana mereka ingin mendapatkan thrill. Mereka rasakan perdagangan ni seperti berada dalam kasino, dan bagi mereka ini adalah satu yang mendatangkan thrill dan mengujakan mereka untuk berdagang. Jadi kita kena tanya sendiri apakah objektif kita untuk kita berdagang, dan inilah yang akan menjadi satu platform, satu foundation untuk kita mula mencorak langkah kita daripada pedagang amatur kepada pedagang yang berjaya. Jadi kita punya objektif, kita punya niat, kita punya tujuan untuk berdagang mestilah jelas pada peringkat awal. Itu yang kita kena tentukan pada langkah pertama lagi. Kemudian setelah kita dah kenal pasti tujuan kita, objektif kita untuk berdagang, barulah kita mulakan perjalanan kita sebagai pedagang. Dan kesemua pedagang yang memulakan perjalanan, mereka akan mula di tempat yang sama, iaitu pada fasa 1. Kita bahagikan kematangan ataupun evolusi pedagang kepada beberapa fasa. Jadi kesemua pedagang akan mula pada fasa yang pertama. Yang kita sebutkan sebagai fasa 1, iaitu ketidakcekapan tanpa disedari. Unconscious incompetence. Maknanya kita tak tahu yang kita tak tahu.
Kita jahil tetapi kita tak tahu yang kita jahil. Okay, ini adalah fasa yang paling bawah sekali dan kebiasaannya pedagang bermula di sini. Jadi kita lihat apakah ciri-ciri pedagang-pedagang pada fasa 1. Pedagang-pedagang yang jahil tetapi mereka tak tahu yang mereka jahil. Kita lihat pada ciri-cirinya dan saya pasti kebanyakan dari kita telah pun melalui fasa ini termasuk saya. Okay, jadi kita lihat fasa pertama, ketidakcekapan tanpa disedari. Okay. Jadi apakah ciri-cirinya? Jadi pada awalnya biasanya kita dengar masa saya mula berdagang saya selalu dengar, yang mana semua pedagang boleh buat duit dan ramai pedagang yang berjaya dan telah pun menjadi jutawan. Jadi saya rasa ini ramai yang ada pernah dengar, saya pun sekali pernah dengar, yang apabila kita berdagang saja sudah tentu kita akan berjaya. Tetapi seperti yang kita sedia maklum, ini adalah satu statement yang sangat menyesatkan dan menjahilkan orang. Kerana realitinya kebanyakan pedagang tidak berjaya. Okay. Dan kita akan lihat pada slide yang seterusnya, hanya segelintir saja daripada pedagang yang kekal dan berjaya menghasilkan keuntungan yang konsisten. Dan kita akan lihat kenapa. Okay. Jadi masa kita bermula berdagang sebagai pedagang amatur, biasanya apa yang kita fikirkan ialah pedagang ni tidak susah mana. Okay. Kita lihat pada carta, kita tengok harga naik, kemudian harga akan turun. Okay. Apabila harga turun, kemudian harga akan naik. Jadi biasanya apa yang kita fikirkan sebagai pedagang yang amatur ialah, kita senang je, kita punya strategi ialah kita akan beli masa harga di bawah dan kita akan jual masa harga di atas. Okay, pasti berjaya. Ini fikiran kita sebagai pedagangnya amatur. Tetapi apa yang jadinya di dalam realiti ialah kita pun mula berdagang. Jadi kita gunakan strategi tadi yang kita buat sebagai amatur, kita nak beli pada masa harga jatuh, kita jual masa harga tengah naik. Jadi apa yang berlaku ialah kebanyakannya apabila harga tengah naik, kita jual, harga terus naik lagi. Dan apabila harga sedang turun, kita nak beli, harga kebanyakannya terus turun lagi. Kita rugi pada kedua-dua senario. Dan kita pun terus melihat kepada carta, kita lihat kepada skrin komputer, kita lihat kepada skrin phone kita cuba nak faham pergerakan harga. Rupanya barulah kita sedar bahawa pergerakan harga adalah sesuatu yang sangat kompleks. Dan dari situlah kita pun baru sedar yang sebenarnya kita pada fasa pertama kita tak tahu apa yang sedang kita lakukan. Ini adalah satu ciri-ciri ketidakcekapan tanpa disedari. Kita jahil tetapi kita tidak tahu yang kita jahil. Kemudian biasanya pedagang yang amatur pada fasa pertama, mereka berdagang dengan mengambil risiko yang tak terkawal. Dan pada masa yang sama, mereka juga akan membuka begitu banyak posisi. Mungkin dikuasai oleh perasaan tamak dan sebagainya. Kemudian, apa yang berlaku? Apabila setiap kali kita rugi, kita akan membuat satu revenge trade ataupun kita akan buat dagangan balas dendam. Kita rugi, mungkin sebanyak satu lot kita rugi. Kita nak balas dendam, kita buka lagi posisi sebanyak 2 lot. Untuk balas dendam dengan harapan untuk mendapat balik kerugian tadi. Jadi apa yang biasanya berlaku ialah kerugian akan bertambah. Dan apabila kita mendapatkan keuntungan, kadang-kadang kita boleh mendapatkan keuntungan walaupun kita masih lagi amatur kerana ini pun ada unsur-unsur kebarangkalian. Jadi apabila kita mula buat untung, sebagai pedagang amatur pada fasa pertama apa yang mereka buat? Pedagang amatur akan meningkatkan lagi risiko ataupun menambahkan lagi size lot posisi. Hanya kerana mereka dah untung pada satu ataupun dua dagangan. Jadi mereka meningkatkan lagi risiko tanpa mengetahui bahawa sistem mereka yang mereka gunakan sekarang ni adakah ianya berkesan ataupun tidak. Dan pada waktu inilah, pada peringkat inilah jelas kita dapat lihat yang sama sekali kita tidak tahu bagaimana untuk berdagang dengan betul. Jadi inilah secara rumusannya ciri-ciri pedagang pada fasa pertama. Kita jahil tetapi kita tidak sedar yang kita jahil. Dan inilah satu fasa yang perlu diatasi dengan segera. Baik. Dan seterusnya, daripada fasa pertama, bagi mereka yang bertahan, mereka akan pergi ke peringkat yang kedua. Fasa kedua iaitu kita sebut sebagai fasa ketidakcekapan
tetapi kali ini disedari. Conscious incompetence. Okay, kita sedar, kita jahil dan kita dah mula mengambil langkah untuk mengatasinya. Okay, kita dah mula mengambil langkah ke hadapan. Kita tahu yang kita tidak mempunyai ilmu dan juga skill dagangan dan kita akan mula mencari ataupun mengatur langkah untuk mendapatkannya. Jadi kita lihat kepada fasa kedua, ciri-ciri pedagang pada fasa kedua, fasa ketidakcikapan tetapi disedari. Okey. Jadi daripada pengalaman kita pada fasa pertama, kita telah pun mula sedar yang sebenarnya pedagang adalah sesuatu yang sangat kompleks. Okey. Kalau berdagang ni sangat mudah, bermakna semua orang dah jadi kaya. Tapi realitinya itu bukan apa yang terjadi. Okay. Realitinya kebanyakan pedagang tidak berjaya. Jadi pada fasa kedua ni kita dah sedar yang kita sebenarnya tidak tahu, kita dah sedar yang kita dijaya dan kita tidak mempunyai ilmu dan juga teknik yang betul untuk berdagang. Jadi ini adalah satu langkah yang sangat besar untuk kita maju ke hadapan. Kita sedar yang kita tak tahu. Okey. Kemudian setelah kita sedar yang kita tak tahu, kita pun mulalah mencari solusi untuk menyelesaikan masalah ini. Jadi bermulalah tempoh di mana kita akan mencari pelbagai teknik-teknik dagangan, biasanya di internet, ataupun di mana-mana guru yang kita jumpa di YouTube, ataupun kita membaca buku, e-book, dan yang paling popular ialah kita akan cuba mencari satu formula rahsia ajaib dagangannya yang akan membuatkan kita berjaya serta-merta. Tapi masalahnya, formula rahsia ajaib dagangan ni tidak wujud. Okay? Tidak akan ada sistem yang boleh mendapatkan keuntungan 100% serta-merta. Itu memang tidak wujud di dalam realiti kita. Jadi kita perlu ingat, kita kena abaikan pemikiran begini. Okay? Sistem formula yang ajaib ni tak akan ada dan tidak pernah wujud pun. Ia memerlukan satu proses yang sangat panjang untuk kita mendapatkan sistem kita sendiri yang berkesan. Okay, jadi kemudian pada fasa ini juga kita mula lompat. Okay, kita lompat daripada satu indikator ke indikator yang lain. Jadi kita punya perjalanan adalah seperti pedagang nomad. Kita berpindah-pindah. Kalau nomad berpindah rumah, kita berpindah daripada satu sistem ataupun satu indikator kepada indikator yang lain. Okay. Jadi pada fasa ini, apabila kita nampak saja satu indikator yang baru, kita teruja dan kita terus ambil indikator baru ni dan kita buang indikator yang lama. Walaupun indikator yang lama ni kita tak uji dengan baik, kita tak uji dengan betul sama ada indikator yang lama ni berfungsi ataupun tidak. Disebabkan ada indikator baru, kita terus buang dan kita ambil indikator yang baru. Okay. Dan proses ini akan berulang. Okay. Indikator baru keluar lagi, kita ambil indikator baru, kita buang yang lama. Dan seterusnya. Jadi bermakna kita tak akan ada satu platform yang tetap. Okay, kita akan sentiasa di dalam kitaran ini. Kitaran berpusing mencari indikator yang ajaib. Tapi jawapannya ialah tiada indikator yang ajaib. Okay. Jadi setiap kali kita jumpa indikator baru, kita akan teruja, kita akan abaikan indikator yang lama walaupun kita tak tahu lagi keberkesanannya. Dan kemudian kita berharap indikator yang baru ini dapat mengubah hidup kita sebagai pedagang. Dan proses ini berulanglah, tak berhenti. Okay, jadi ini adalah satu perangkap di dalam fasa kedua. Okay, perangkap di mana kita pusing, cari indikator kepada indikator yang lain, okay, tanpa benar-benar menganalisa kebesaran indikator tersebut. Okay. Dan itu adalah dalam mencari indikator ataupun mencari ilmu. Tetapi semasa berdagang pula, antara ciri-ciri pedagang pada fasa kedua ialah mereka akan cuba mencari pucuk dan akar. Jadi apa maksud saya dengan pucuk dan akar ialah mereka cuba mencari entry yang sempurna. Perfect entry. Okay, bermakna sebelum saja harga jatuh mereka dah buka sell. Okay, ataupun sebelum saja harga akan naik mereka dah buka buy. Dalam realiti, ini adalah satu perkara yang sangat sukar. Okay. Untuk seseorang pedagang menjangkakan aras terbaik untuk sell, aras yang sempurna, betul-betul aras tu dia akan pantau balik adalah sesuatu yang sangat sukar walaupun untuk pedagang profesional ataupun untuk pedagang yang dah lama berdagang yang berpengalaman. Mereka juga tidak akan cuba mencari pucuk dan akar. Jadi apatah lagi pedagang pada fasa yang kedua. Okay? Kalau pedagang profesional pun tidak cuba mencari pucuk dan akar kerana mereka tahu itu amat sukar, apatah lagi pedagang pada fasa kedua. Okay.
Dan apabila pedagang fasa kedua ni cuba mencari pucuk dahaga, akibatnya kerugian mereka semakin bertambah. Okay. Ini adalah ciri-ciri pedagang pada fasa kedua, iaitu pada fasa ketidakcekapan disedari. Mereka tahu mereka tidak mempunyai skill dan juga ilmu dalam dagangan, jadi mereka dah mencuba untuk menyelesaikan masalah dengan mencari ilmu dan juga mencari skill. Tapi persoalannya, mereka mencari ilmu dan skill yang betul ataupun tidak. Okay, itu persoalannya. Okay. Jadi, teruskan lagi dengan fasa kedua, ketidakcekapan yang disedari. Okay. Kemudian, mereka yang tadi melompat-lompat daripada indikator, ya, jadi dah banyak dah kumpul tentang ilmu indikator. Dah ada indikator momentum, dah ada indikator trend, dah ada indikator volatility dan sebagainya. Jadi, apa yang berlaku pada fasa ini ialah kerana mereka terlalu banyak sangat information ataupun maklumat tentang indikator, okay, tentang analisa dan sebagainya. Jadi, mereka akan menjadi keliru. Terutama apabila info-info yang dicari semakin bercanggah. Bermakna, indikator A kata bullish, indikator B kata bearish, kemudian indikator C pula kata bullish, indikator D pula berkata bearish. Okay, dan seterusnya. Dan pada fasa ini kita tak tahu nak menggunakan maklumat daripada indikator yang mana satu. Okey, kerana kita perlu membuat keputusan. Okey, kita kena buat keputusan yang muktamad sebelum kita boleh membuka posisi. Kita kena sama ada bullish ataupun bearish. Tak boleh di antara kedua-duanya. Dia tak ada titik tengah. Dia kena bullish ataupun bearish. Okey, jadi kita akan keliru jika kita tidak tahu cara untuk menganalisa indikator dengan betul. Okey. Jadi, kebiasaannya sampai ke peringkat ni, fasa kedua, mereka yang telah lalui fasa pertama sampai ke fasa kedua, kemudian mereka terperangkap, ya, dalam kitaran, ya, kitaran sebagai pedagang nomad dan juga kitaran di dalam kekeliruan. Okay. Terlalu banyak sangat information dan mereka tidak tahu untuk mengikut ataupun mentafsirkan information yang betul. Jadi pada peringkat ni, kebanyakan daripada pedagang, okay, kebanyakan daripada pedagang fasa kedua, mereka akan mula beranggapan bahawa pedagang memang tidak dapat menghasilkan keuntungan. Dan bagi mereka, pedagang-pedagang yang berjaya ni adalah semuanya penipu. Kerana bagi mereka, pedagang ni mengikut mereka punya pengalaman adalah sesuatu yang sangat sukar dan mereka tidak dapat menghasilkan keuntungan. Okay. Jadi, kenapa semua ini terjadi? Okay, kenapa fasa kedua ada perangkap seperti ini? Kenapa ramai pedagang terperangkap dalam fasa kedua, dalam kitaran nomad indicator, di dalam kitaran kekeliruan dan sebagainya? Sebab utamanya ialah kerana sikap. Okay? Kerana sikap tidak mahu mendengar nasihat dan menganggap sudah tahu segalanya. Dan ini adalah satu sikap manusia yang natural, ya. Kita mempunyai kecenderungan untuk mempunyai sikap ini. Kerana kita ingin selalu betul dan kita sukar untuk menerima kesalahan. Dengan arti kata lain, kita sukar untuk mengakui kelemahan diri sendiri. Ini adalah sifat manusia, terutama manusia zaman moden. Okay, kerana kita telah pun dipengaruhi ataupun diberi tekanan sosial di mana kita kena betul setiap masa dan kita tak boleh salah, kerana kalau kita salah kita akan dihukum. Okay, jadi sebabkan mentaliti itu, sikap ini terbentuk. Okay. Dan fasa kedua ni kebiasaannya akan berlangsung antara 1 hingga 3 tahun. Jadi pedagang akan berdagang selama 1 tahun ataupun yang boleh bertahan lama sampai 3 tahun sebelum mereka akhirnya putus asa. Okay. Jadi mengikut statistik di dalam dagangan, kita lihat pedagang-pedagang akan berputus asa, akan meninggalkan dagangan apabila berada di dalam fasa yang kedua. Kenapa? Kerana mereka terperangkap dalam kitaran yang saya sebutkan tadi, kitaran nomad indicator, dan juga mereka keliru dengan cara untuk mentafsirkan maklumat tersebut. Okey. Baik. Okey, jadi kita dah cover tentang 2 fasa semasa kita memulakan perjalanan sebagai pedagang. Fasa pertama, kita jahil tapi kita tak tahu yang kita jahil. Fasa kedua, kita upgrade sikit, kita jahil tapi kita sedar yang kita jahil dan kita akan mula mencari jalan. Tetapi persoalannya, adakah jalan kita
adalah jalan yang betul ataupun tidak. Okay, kerana terdapat halangan. Okay, terdapat begitu banyak indikator dan terdapat begitu banyak cara untuk mentafsirkan indikator tersebut. Okay. Dan di sinilah ramai pedagang akan berputus asa pada fasa yang kedua. Okay. Jadi bagaimana kita nak graduate daripada fasa kedua ke fasa yang seterusnya? Okay, kita tak nak terperangkap dalam fasa kedua, kita nak jadi pedagang yang menghasilkan keuntungan yang konsisten. Kita telah pun tentukan objektif kita untuk berdagang ialah yang pertama untuk menghasilkan keuntungan. Okay, jadi bagaimana kita nak mengatasi satu beban ataupun perangkap yang besar ni di dalam fasa yang kedua, di mana ramai pedagang telah terkorban. Jadi kita akan masuk ke fasa yang ketiga. Okay. Jadi pada fasa kedua, kebanyakan ni akan berputus asa. Jadi mereka yang masih bertahan, mereka ada kebarangkalian yang tinggi untuk masuk ke fasa yang ketiga jika mereka melakukan langkah-langkah berikut. Okay. Jadi fasa yang ketiga ialah fasa yang seterusnya. Okay, antara langkah yang pentingnya, kita lompat daripada fasa kedua ke fasa tiga adalah satu saya boleh katakan langkah yang terbesar dalam kita ke arah menjadi pedagang yang beruntung, yang menghasilkan keuntungan. Jadi ini adalah kecekapan yang disedari. Ini saya silap, patutnya bukan tanpa. Ini adalah kecekapan yang disedari. Okay, kecekapan disedari ataupun conscious competence. Kita dah mula cekap, kita boleh menghasilkan keuntungan dan kita sedar yang kita mempunyai kelebihan ini. Okay, conscious competence. Baik. Jadi bagi mereka yang mampu bertahan ataupun berjaya bertahan daripada fasa kedua, mereka ada peluang yang sangat tinggi untuk masuk ke fasa yang ketiga. Okay. Dan di sinilah mereka akan mengambil langkah yang bagi saya paling besar untuk menjadi seorang pedagang yang berjaya. Okay, jadi di sini kita sedar yang berdagang mampu membuat duit. Jadi kita dah tahu sebenarnya aktiviti berdagang ni boleh menghasilkan keuntungan. Tetapi syaratnya dengan kita mempunyai pendekatan yang betul. Okay. Dan dari sinilah kita berpotensi ke fasa yang seterusnya. Okay. Kita tahu memang betul boleh menghasilkan keuntungan, boleh berjaya dalam dunia dagangan, tetapi kita kena ada pendekatan yang betul. Jadi itu pembezaannya. Jadi apakah pendekatan yang betul ni? Okay, apakah langkah-langkah yang perlu diambil untuk kita graduate daripada fasa kedua masuk ke fasa ketiga? Jadi yang pertama ialah kita dah boleh mula mengawal emosi. Okay. Contohnya, okay, kita tidak marah apabila kita mengalami kerugian. Sebaliknya, kita mengambil pengajaran, kita mengambil iktibar daripada kerugian tersebut dan kita menggunakan maklumat itu untuk memperbaiki sistem dagangan kita. Okay. Jadi, apabila kita sedar, contohnya posisi kita sedang dalam arah yang merugikan, dia bergerak di arah bertentangan dengan jangkaan kita, apa yang kita akan buat ialah kita tidak akan mengikut pada emosi, kita akan terus keluar daripada posisi yang merugikan itu segera. Sebaliknya, mereka yang ikut emosi, apa yang mereka akan buat? Mereka akan cuba bertahan. Okay, mereka cuba bertahan dan mereka akan mengalihkan henti rugi mereka sehinggalah mereka akan mengalami kerugian yang lebih besar. Okay, kerana mereka mengikut emosi. Tapi fasa ketiga, pedagang telah mula mengawal emosi. Okay. Kemudian, pedagang pada fasa ketiga mula mengatur strategi yang sistematik. Okay. Jadi, contohnya, pedagang pada fasa ketiga mereka akan melihat satu dagangan kepada satu dagangan. Okay, mereka dah boleh mengasingkan peluang dagangan dan boleh menganalisa peluang dagangan yang berbeza. Dan mereka akan menentukan mana satu peluang dagangan yang mempunyai kebarangkalian yang lebih baik daripada peluang-peluang yang lain. Jadi mereka akan fokuskan kepada peluang dagangan yang mempunyai kebarangkalian berjaya yang tinggi. Okay. Dan mereka akan meletakkan matlamat. Contohnya mereka ada matlamat untuk mencapai keuntungan dalam tempoh masa yang tertentu. Contohnya dalam sebulan, saya ingin mendapat keuntungan sebanyak $1,000. Mereka dah letakkan target. Okay. Dan pada masa yang sama juga mereka menghadkan kerugian yang sanggup mereka terima
dalam sesuatu tempoh yang tertentu. Bermakna mereka dah menjadi sistematik, semasa berdagang. Semuanya define, semuanya ditentukan dengan jelas. Berapakah sasaran keuntungan ditentukan dengan jelas, berapakah had kerugian ditentukan dengan jelas, dan sebagainya. Dan seterusnya, mereka percaya kepada proses. Jadi apakah itu proses? Proses adalah sesuatu aktiviti berulang yang mengambil masa yang agak lama. Itu adalah proses. Jadi pedagang pada fasa ketiga, mereka sedar kepentingan menjadi konsisten, berdisiplin dan menggunakan sistem dalam membentuk proses dagangan. Mereka sedar berdagang ni adalah satu marathon. Ia bukan seperti lumba pecut je, dia adalah marathon yang mengambil tempoh yang lama. Jadi disebabkan itu proses perlu dilalui dengan disiplin dan konsisten untuk membuahkan hasil. Jadi mereka percaya kepada proses. Mereka sedar yang tidak akan ada cara untuk berjaya dalam masa yang singkat. Ia memerlukan kerja, memerlukan usaha, masa, dedikasi pada tempoh masa yang lama untuk berjaya sebagai pedagang. Begitu juga dengan bidang-bidang lain. Tiada siapa yang boleh menjadi pemain bola profesional dalam masa sehari. Ia memerlukan proses. Bermula main bola daripada akademi, sekolah, sehinggalah ke peringkat profesional. Semuanya memerlukan proses, memerlukan masa dan memerlukan disiplin, dedikasi dan usaha. Kemudian pada fasa ketiga, pedagang mula memahami risiko dan ganjaran. Jadi mereka akan menguruskan dana, menguruskan wang mereka dengan sistematik, dan mereka akan menggunakan leverage dengan persyarat. Dan pada masa inilah pengurusan wang, pengurusan risiko dan juga penggunaan leverage menjadi elemen yang sangat penting pada fasa ketiga. Jadi pedagang pada fasa ketiga dah boleh mula menggunakan leverage di dalam dagangan mereka. Bermakna mereka dah tahu mengasingkan risiko antara setiap peluang. Jadi peluangnya tinggi risiko, mungkin mereka gunakan leverage yang rendah. Mungkin peluang yang risikonya rendah dan potensi keuntungan yang tinggi, mungkin mereka akan meningkatkan leverage untuk peluang dagangan tersebut. Bermakna dengan mereka memahami ganjaran dan juga risiko, mereka dah memahami kualiti setiap peluang dagangan itu. Mereka dah boleh menyusun, mengikut priority. Jadi saya sebut tentang leverage tadi. Jadi just nak recap apakah itu leverage. Kenapa leverage ini boleh menjadi kawan kepada pedagang dan juga pada masa yang sama boleh menjadi musuh kepada pedagang. Jadi kita lihat leverage. Jadi kita akan recap tentang leverage. Jadi apakah itu leverage? Kita bandingkan dua senario ini. Jadi senario pertama, kita ada deposit awal sebanyak 10,000 euro dan kita menggunakan leverage 100 ke 1. Bermakna capital yang kita gunakan di dalam akaun dagangan kita setelah menggunakan leverage 101, kita mempunyai 1 juta euro sebagai capital dagangan kita disebabkan oleh leverage. Dan contohnya kita beli euro USD pada arah 1.13, kemudian kita jual euro USD tersebut pada arah 1.14, kita mendapat keuntungan sebanyak 100 pip, betul? Jadi 100 pip bersamaan dengan setelah kita gunakan leverage, keuntungan sebanyak 10,000 USD. Jadi dengan menggunakan hanya 10,000 euro, dengan hanya menggunakan 10,000 euro, kita dapat menghasilkan keuntungan 100% disebabkan kita menggunakan leverage. Ini patutnya euro bukan USD. Disebabkan oleh leverage ini, kita menggandakan lagi keuntungan kita. Bayangkannya kita deposit sebanyak 10,000 euro, keuntungan kita sebanyak 10,000 euro iaitu sebanyak 100%.
mendapat keuntungan yang besar. Jadi kita bandingkan pula dengan senario kedua. Okay. Jadi senario satu ni adalah senario best case senario lah. Okay. Ini adalah best case. Kita mendapat keuntungan. Tetapi kita tahu di dalam dagangan, iaitu ganjaran adalah bersamaan dengan risiko. Apa maksud saya? Potensi ganjaran dan potensi risiko adalah sama. Okay. Kalau kita tak untung, kita rugi. Kalau kita tak rugi, kita untung. Okay. Jadi untuk worst case scenario ialah sama juga kita ada deposit awal sebanyak €10,000, sama seperti senario 1. Kemudian kita menggunakan leverage yang sama, 100:1. Okay. Capital juga disebabkan oleh leverage, kita menggandakan capital kita di dalam account. Okay. Jadi capital dagangan kita adalah sekarang berjumlah €1 juta. Tapi kali ini kita beli euro USD pada 1.13 sama seperti tadi, tetapi kita jual pada 1.128. Jadi bermakna di sini, apakah kita punya keuntungan ataupun kerugian? Kita rugi sebanyak negatif 20 pip. Jadi negatif 20 pip ni bersamaan dengan negatif €2,000. Bermakna pulangan equity kita ialah kita rugi hampir 20%. Okay. Jadi ini adalah worst case apabila harga bergerak bertentangan dengan jangkaan kita. Okay. Worst case. Jadi kita baru rugi 20 pips. Bayangkan kalau kita rugi 100 pips, maknanya kita akan rugi 100% daripada deposit kita. Okay. Ini adalah contoh di mana leverage boleh menjadi kawan dan di sini menjadi lawan jika kita tidak pandai menguruskannya. Okay. Ini adalah kebaikan dan juga pada masa yang sama keburukan menggunakan leverage. Jadi sebagai pedagang pada fasa ketiga, kita telah mula bermain dengan leverage. Kerana kita pada fasa ini kita dah dapat mengasingkan kualiti peluang dagangan. Okay, kita tahu peluang dagangan yang kurang potensi, yang berpotensi sederhana dan yang berpotensi tinggi. Jadi bagi yang kurang potensi kita akan rendahkan leverage, bagi yang tinggi potensinya kita akan tinggikan leverage. Okay, bergantung kepada strategi kita untuk kita memaksimumkan keuntungan. Okay. Baik, jadi kita teruskan dengan fasa ketiga lagi. Kecekapan disedari, kita tahu kita boleh menghasilkan keuntungan dan kita sedar kita boleh menghasilkan keuntungan. Conscious competence. Jadi, ciri-ciri pedagang pada fasa ketiga ialah mereka memilih peluang. Dia bermakna mereka hanya akan membuka posisi dagangan pada peluang yang berkualiti tinggi mengikut sistem mereka. Maknanya mereka hanya akan buka posisi dagangan apabila sistem memberikan signal untuk masuk. Dan signal ini perlu signal yang jelas. Dan pada masa yang sama juga mereka akan keluar daripada posisi dagangan jika sistem mereka memberikan signal. Okay. Jadi mereka amat memilih dalam memilih peluang dagangan. Mereka amat selektif dalam memilih peluang dagangan, hanya akan bertindak pada peluang dagangan yang berkualiti dan kemudian akan mengikut sistem mereka. Okay. Apabila mereka dah tentukan mereka akan keluar pada sasaran ini, mereka akan keluar. Dan jika mereka rugi pada stop loss ini, mereka akan keluar dengan kerugian. Kerana mereka mengikut sistem. Kemudian, ciri yang seterusnya ialah menguruskan keuntungan dan juga menguruskan kerugian dengan betul. Jadi apa maksudnya ialah mereka akan biarkan posisi yang sedang untung, mereka akan biarkan ia untuk bertambah lagi keuntungan dan sebaliknya mereka akan menghadkan kerugian dengan cara mereka akan keluar segera daripada posisi yang merugikan. Okay, sebelum posisi itu akan merosakkan akaun.
Jadi itulah caranya mereka menguruskan keuntungan dan kerugian yang betul. Okay. Cara yang salahnya ialah tutup keuntungan terlalu awal dan biarkan kerugian bertahan kerana mereka mengharapkan harga akan bertukar arah. Itu cara yang salah. Cara yang betul ialah dengan biarkan keuntungan untuk pergi terus lagi dan hadkan kerugian dengan kita segera keluar daripada posisi yang sedang rugi. Itu cara yang betul untuk menguruskan keuntungan dan juga kerugian. Dan sebut pasal kerugian, pada fasa ketiga juga, pedagang fasa ketiga telah boleh menerima kerugian. Okay, bagi mereka, kerugian ini adalah sebahagian daripada proses dagangan. Jadi mereka akan terus berdagang dan mereka percaya akan ada masa mereka akan membuat keuntungan dan pasti akan ada masa mereka akan membuat kerugian. Tetapi yang paling penting ialah mereka menggunakan kerugian itu sebagai iktibar. Jadi pertama sekali mereka hadkan kerugian mereka, kemudian mereka menggunakan kerugian itu sebagai iktibar, okay, untuk mereka memperbaiki sistem mereka. Mereka akan belajar daripada kesilapan yang menyebabkan kerugian itu. Okay. Dan yang paling penting ialah bagi pedagang fasa ketiga, walaupun mereka tahu mereka akan rugi, yang penting ialah pada akhirnya jumlah keuntungan adalah lebih daripada jumlah kerugian. Itu telah cukup, okay, bagi kita menunjukkan sistem kita adalah sistem yang efektif dan berjaya. Okay. Selagi pada akhirnya kita mempunyai keuntungan yang lebih daripada kerugian, itu dah dikirakan satu kejayaan. Langkah seterusnya ialah untuk mengoptimumkan lagi sistem dagangan. Maknanya kita nak menambahkan lagi keuntungan dengan mengurangkan risiko. Okay. Dan kemudian ciri seterusnya ialah mereka mempunyai mentaliti yang betul. Ini kerana mentaliti berdagang yang betul akan membantu untuk kita berdagang dengan baik. Kita akan kupas lagi tentang mentaliti ini pada slide yang seterusnya. Cuba nak point out ataupun tekankan di sini, mentaliti berdagang adalah satu benda yang sangat penting kerana ia mengawal emosi kita sebagai pedagang dan ia akan menjejaskan keputusan dagangan kita. Okay, jadi dengan mentaliti yang betul, ia akan membantu kita dalam berdagang. Okay. Dan kemudian fasa ketiga, pedagang telah mula menjadi konsisten. Okay. Mereka tahu mereka dah boleh membuat keuntungan. Jadi persoalannya sekarang, bagaimana mereka ingin membuat keuntungan secara konsisten. Okay. Okay, jadi pada akhir fasa ketiga, biasanya pedagang telah pun berjaya untuk menjadi konsisten dengan menggunakan sistem mereka sendiri. Jadi kemudian ni apa langkah seterusnya ialah dengan terus memperbaiki sistem tersebut, okay, menjadikannya lebih optimum. Bermakna meningkatkan lagi potensi keuntungan pada masa yang sama, menghadkan potensi kerugian. Baik. Okay. Dan selepas fasa ketiga, bagi mereka yang bertahan ya sampai fasa ketiga, bermakna mereka telah mengambil satu langkah yang sangat penting, sangat besar untuk menjadi pedagang yang berjaya. Okay. Dan pedagang yang berjaya ini kita kategorikan pada fasa keempat, fasa yang terakhir. Okay, iaitu kecekapan tanpa disedari. Conscious competence ataupun bagi saya namakan ini adalah tahap sifu. Okay, bermakna pedagang fasa keempat ni boleh berdagang dengan konsisten, menghasilkan keuntungan, okay, dengan risiko yang rendah, okay, tanpa mereka sedari. Okay, nampak mereka hanya mereka berjaya buat semua ni, mendapatkan keuntungan yang konsisten, okay, mendapat keuntungan yang konsisten, jaga risiko, mengembangkan lagi equity mereka tanpa mereka sedari. Maksudnya mereka boleh buat ni secara automatik. Okay, macam mana ni? Tuan-tuan bayangkan proses ni kita lihat kepada poin-poin yang seterusnya. Okay. Jadi pertama kita lihat kepada ciri-ciri pedagang sifu ni. Okay, pedagang tahap keempat yang cekap tanpa mereka sedari. Mereka power tapi mereka tak sedar mereka power. Betapa hebatnya level sifu ni. Jadi ciri pertama ialah mereka menguasai psikologi diri mereka. Jadi pada fasa ini mereka dah mula mendapatkan maklumat tentang psikologi dalam bidang dagangan. Okay. Dan mereka akan menyesuaikan diri mereka dengan contoh-contoh yang terbaik. Okay. Mereka akan bandingkan diri mereka dengan pedagang yang
hebat ya, hebat dalam sejarah kita seperti George Soros, Warren Buffett, Ray Dalio, Anton Gray dan sebagainya. Mereka dah mula belajar psikologi pedagang-pedagang yang hebat ini. Dan mereka akan memilih mana psikologi yang sesuai dengan diri mereka. Okay. Dan setelah mereka jumpa psikologi yang sesuai dengan diri mereka dengan mempelajari daripada pedagang yang telah berjaya ini, akhirnya mereka akan mendapatkan kepuasan dalam dagangan. Okay. Okay. Kemudian pedagang sifu ni, pedagang fasa keempat ni, mereka dah menerima realiti pasaran. Okay. Jadi ketenangan semasa berdagang akan muncul apabila kita mengetahui bahawa kita tidak dapat nak berjangkakan 100% arah dan kehendak pasaran. Okay. Jadi nampak seperti satu statement yang lemah, tetapi ini adalah statement yang sangat penting, okay, untuk pedagang kerana kita kena terima realiti. Tiada pedagang di dunia ni yang 100% tepat. Itu adalah sesuatu yang mustahil dan bagi pedagang fasa keempat, bagi mereka itu adalah sesuatu yang tidak menjadi masalah. Kerana walaupun mereka tidak 100% tepat jangkaan mereka, malah walaupun jangkaan mereka hanya 50% tepat, lagi 50% mereka salah, mereka masih lagi boleh membuat keuntungan. Okay? Sebab itu mereka kaya sekarang. Tak menjadi masalah kepada mereka untuk menerima realiti pasaran. Okay? Dan mereka matang sebagai pedagang. Okay, seperti yang kita bincangkan tadi, di dalam dagangan tiada jangkaan yang tepat 100%. Okay? Dan dengan menyedari dan mengakui fakta ini, ia membuatkan fikiran kita menjadi matang, tenang dan sistematik semasa berdagang. Okay? Bermakna semasa berdagang kita akan sentiasa menjaga risiko kita kerana kita tahu pada bila masa saja kita boleh salah di dalam pasaran. Okay, ini adalah satu ciri kematangan sebagai pedagang. Dan seterusnya, pedagang fasa keempat ni, pedagang sifu ni, mereka memahami had ataupun kelemahan sebagai manusia. Jadi apa yang saya maksudkan ialah mereka akan berhenti daripada mencuba untuk mengetahui semua perkara. Biasanya bagi pedagang amatur, mereka akan cuba mengetahui setiap benda. Mereka akan baca sebanyak mungkin news, akan lihat sebanyak mungkin data sehingga kan mereka jadi paralyzed. Okay? Terlalu banyak sangat analisa, mereka tidak dapat nak bergerak ataupun terlalu banyak sangat maklumat, mereka tidak dapat nak membuat keputusan. Jadi pedagang sifu ni, pedagang tahap keempat ni, mereka sedar had manusia, jadi mereka tidak cuba mencari kesemuanya. Okay? Mereka hanya akan memilih maklumat yang spesifik sahaja. Okay. Contohnya persoalan tentang ke mana harga nak pergi, okay, ataupun apakah berita-berita yang terkini dan apakah kesannya terhadap pasaran. Jadi pedagang sifu ni mereka tidak sangat fokus kepada perkara itu, sebaliknya mereka akan fokus kepada sistem mereka sendiri. Okay. Dan ini akan membantu mereka menjadi tenang dan sistematik semasa membuat dagangan. Okay. Mereka fahami manusia adalah makhluk yang lemah, mempunyai had dari segi untuk memproses data. Kita bukan komputer, kita manusia, kita boleh nak proses beribu-ribu data pada satu masa. Dengan menyedari had itu, dah menjadi sesuatu langkah yang positif ke hadapan bagi pedagang. Dan kita tak perlu nak ketahui kesemuanya untuk kita membuat keputusan. Dan dengan mempunyai sistem dagangan yang efektif, ia akan membantu lagi kita membuat keputusan dengan informasi yang terhad. Itu adalah kepentingan kita berdisiplin menggunakan sistem dagangan masing-masing. Okay. Okay, dan setelah inilah barulah okay, seorang pedagang pada fasa keempat, okay, ataupun dah mencapai tahap sifu. Jadi masa inilah mereka sedar yang mereka hanyalah individu yang mempunyai sistem dagangan sendiri dan mereka gembira dan puas hati dengan prestasi dagangan mereka. Okay. Dan di sinilah mereka dah sampai satu tahap, bagi saya tahap sifu lah. Okay. Mereka dah ada sistem dan mereka gembira dengan sistem mereka. Dan apa yang mereka boleh buat ialah hanya untuk memperbaiki sistem. Okay, untuk menjana keuntungan yang lebih dan merendahkan lagi risiko. Okay, ini adalah level yang kesemua pedagang ingin kecapi, iaitu fasa keempat
kecekapan tanpa disedari ataupun tahap sifu. Okay. Dan terus sekali lagi tentang tahap sifu ni, mereka berdagang seperti bernafas. Apa maksudnya? Ialah contohnya seperti kita memandu kereta, okay? Kita pernah ada tak satu keadaan kita masuk dalam kereta tetapi apabila kita sedar saja kita dah berada di rumah. Kita tak sedar pun apa yang berlaku di antara pejabat kita dan rumah kita. Masuk kereta di pejabat, sedar-sedar kita dah berada di rumah. Bermakna kita memandu di dalam keadaan sepada sedar. Kita memandu seperti seolah kita bernafas. Ia adalah satu yang automatik untuk kita. Bermakna kita telah menjadi pakar, okay, ataupun menjadi dah berjaya menguasai bidang memandu. Sebagai contoh. Begitu juga dengan berdagang. Jadi bagi pedagang fasa keempat, pedagang sifu ni, pedagang dengan menghasilkan keuntungan yang konsisten, mereka boleh melakukannya semasa separuh sedar. Okey. Begitu hebat mereka dalam dagangan, mereka melakukannya separuh sedar. Seperti mereka bernafas. Seterusnya, pedagang fasa keempat ni, mereka tidak mudah dipengaruhi oleh faktor luaran. Okay, sebagai contoh, kalau kita lihat kepada pedagang amatur, ya, mereka akan cuba mencari ataupun mereka akan cuba mencari pendapat orang lain. Okay, mereka akan cuba mencari mungkin news, okay, selalu cuba mencari news yang berlebihan, dan ini akan mengganggu mereka punya persepsi terhadap satu aset. Okay, contohnya pada mulanya mereka dah pun membuat satu analisa dan mereka tentukan ini adalah analisa yang bullish, okay, terhadap aset A contohnya. Kemudian mereka dengar rakan mereka kata aset A ini adalah bearish. Jadi di sini mereka dah goyang, okay, kerana mereka tidak mempunyai kepercayaan kepada sistem mereka sendiri. Berbeza dengan pedagang fasa keempat, okay, pedagang yang sifu ni. Jadi mereka tak kisah apa orang lain punya pemikiran, apa yang orang lain, mereka akan fokuskan kepada apa yang mereka boleh kawal. Okay. Jadi mereka tidak akan ambil terlalu beratkan pendapat orang lain dan mereka tidak akan terlalu beratkan berita ataupun data-data. Mereka akan fokuskan apa yang mereka boleh kawal, iaitu apa yang mereka boleh kawal ialah sistem dagangan mereka sendiri. Okay. Dan mereka ini, pedagang fasa keempat ni, pedagang sifu ni, mereka berada di dalam satu mentaliti, okay, yang kita katakan sebagai utopia. Jadi apa maksud utopia ni? Ia bermakna pedagang ini telah mencapai satu tahap emosi dan juga psikologi di mana mereka sudah menguasai emosi mereka, okay, dan mempunyai sistem dagangan yang sebelengkap dan mereka berpuas hati dan gembira dengan sistem mereka. Itulah yang kita katakan dalam keadaan utopia. Ketenangan, kematangan, pada masa yang sama menghasilkan keuntungan yang konsisten. Jadi inilah kita punya objektif sebagai pedagang. Kita ingin berada di dalam kondisi utopia. Berdagang dengan tenang, berdagang dengan konsisten, berdagang dengan tanpa separuh sedar tetapi masih lagi boleh menjana keuntungan. Okay. Ini kita punya matlamat. Okay. Dan selepas mencapai tahap utopia ni, apa yang boleh dibuat seterusnya? Okay, kita dah sampai ke puncak ya, kita berada di summit ataupun di puncak sebagai pedagang. Jadi apa yang boleh kita buat ialah seterusnya ialah kita akan memperbaiki sistem dagangan kita. Kita majukan lagi sistem perdagangan kita. Bermakna pedagang pada fasa keempat ni mereka dah sampai pada puncak. Jadi di puncak itu apa yang mereka boleh buat? Mereka terus memperbaiki prestasi sistem dagangan mereka. Okay. Mereka optimumkan sistem dagangan mereka, maknanya mereka akan cuba meningkatkan potensi keuntungan semaksimum mungkin dan pada masa yang sama mengurangkan risiko seminimum yang mungkin. Dan pada tahap ini, bagi mereka pada fasa keempat ni, fasa yang terakhir, fasa puncak sebagai pedagang, ya, tahap sifu, berdagang adalah sebahagian daripada kehidupan mereka. Okay. Jadi mereka ni dah tak lagi teruja ya dengan dagangan. Mereka tak teruja dengan Bitcoin, tak teruja dengan Dogecoin. Mereka tenang, mereka tidak mengambil keputusan yang
rushing, mereka tidak segera mengambil keputusan, sebaliknya mereka akan fokuskan kepada sistem mereka, okey, dan mereka akan berdagang seolah-olah berdagang ini adalah sebahagian daripada hidup mereka, okey. Seolah berdagang ni adalah sesuatu yang normal, okey, seperti orang pergi kerja, seperti orang pergi berniaga, ia adalah sesuatu yang normal bagi pedagang tahap keempat ini ataupun pedagang level Sifu. Okay, jadi kita semua ingin maju daripada fasa pertama hinggalah ke fasa keempat, iaitu level Sifu. Dan kita dah lihat tadi ada banyak halangan. Okay, ada banyak halangan daripada fasa pertama, kedua, ketiga, akhirnya keempat. Kita akan lihat kenapa kita dah lihat kepada langkah-langkah untuk berjaya, tapi kenapa kita lihat ramai pedagang tidak berjaya. Jadi hanya segelintir saja yang berjaya masuk ke dalam fasa ketiga dan seterusnya fasa keempat. Jadi kita akan lihat seterusnya bagaimana ini berlaku dan bagaimana kita nak mengelakkannya. Jadi sebelum saya teruskan, kita berehat dulu seketika. Kita akan kembali selepas iklan.